Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita masuk dalam topik terakhir dalam subjek CQ 152 ini, iaitu topik cabaran globalisasi terhadap agama dan peradaban. Okey, so dalam topik ini kita akan tengok tentang yang pertama biasalah definisi globalisasi, seterusnya perkembangan globalisasi. Ketiga, kita nak membandingkan matlamat globalisasi Barat dan Islam. Seterusnya kita nak tengok implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia. Sekarang kita berbicara tentang IR 4.0, 5.0 kan. Seterusnya kita nak tengok strategi dan cabaran menghadapi globalisasi sebelum kita membuat kesimpulan. Okey. So apa yang kita nak capai, yang hari ini kita nak capai, nak memahami konsep dan pengertian globalisasi. Yang kedua, kita nak mengenal pasti strategi dan cabaran menghadapi globalisasi. Yang ketiga, kita menghuraikan perkembangan globalisasi daripada berbagai aspek. Dan seterusnya menilai kesan globalisasi. Okey, yang pertama, definisi globalisasi. Okey, so globalisasi menurut Kamus Dewan merupakan fenomena yang menyebabkan dunia kelihatan mengecil dari segi perhubungan manusia. Ini disebabkan kepantasan perkembangan teknologi maklumat. Okey, menurut sejarah Islam, contohnya Syekh Yusuf Qaradawi, globalisasi hampir sama dengan konsep kesejarahatan ataupun universal yang dibawa oleh Islam. Definisi secara umum, globalisasi ini adalah satu dunia tanpa sepadan contohnya kan, dan dunia ini milik semua, tiada lagi dasar tutup pintu kan, dan kita sekarang berkongsi segala sumber dan maklumat. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang perkembangan globalisasi. Okey, kalau kita tengok perkembangan globalisasi itu ada pelbagai lah kan. Yang pertama kita tengok daripada aspek agama ataupun kebudayaan ataupun pendidikan kan. Bila mana kita berbicara tentang kebudayaan contohnya kan, bila mana dunia itu tanpa sempadan. Jadi even kita, walaupun kita di Malaysia ini, kita boleh mengetahui ataupun mempelajari budaya masyarakat di Jepun contohnya kan. Kita di Malaysia yang mungkin tidak terdedah sebelum ini tentang pengamalan agama masyarakat di Jepun, beragama Shinto contohnya, ataupun bagaimana Kristian Ortodoks itu mengamalkan agama mereka kan, ataupun bagaimana Yahudi itu mengamalkan agama mereka kan. Jadi dengan adanya dengan berlakunya globalisasi ini, kita sudah boleh memahami ataupun mempelajari tentang agama, kebudayaan, dan ini bukan setakat itu saja, dalam sistem pendidikan pun sama kan. Bila mana dunia itu lebih terbuka, kita pun boleh mula mempelajari apa yang dipelajari oleh orang yang berada di US kan contohnya kan. Sekarang sudah ada Open University contohnya kan. Kita boleh ambil open courses di United States kan, ataupun di UK kan, ada Coursera dan sebagainya kan. Jadi globalisasi itu menyebabkan perkembangan dalam sistem agama, sistem kebudayaan dan juga sistem pendidikan. Ini antara contoh lah. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang matlamat globalisasi Barat dan Islam. Okey, so matlamat globalisasi Barat menurut Johnny Tamkin, dia adalah satu penjajahan dan cubaan menguasai negara lain dari sudut ekonomi, politik, kebudayaan dan ideologi di bawah nama globalisasi. Manakala menurut Islam pula, Islam berpandangan yang lain kan. Contohnya kita tengok dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin" kan, dan tidaklah kami menghantar kamu, iaitu Muhammad, melainkan sebagai satu rahmat kan, ataupun mercy, rahmat kepada seluruh manusia kan. Maknanya dengan adanya globalisasi itu kan, mana dunia tanpa sepadan itu, rahmat Islam itu mudah untuk kita sampaikan kepada orang lain. Okey. So apa kesan ataupun implikasi globalisasi ini ke atas peradaban manusia kan? Okey. So kita berbicara tentang industri ataupun revolusi 4.0, IR 4.0 kan. Ni sekarang kita berbicara tentang IR 5.0 kan. Dah mula ada langkah-langkah membicarakan tentang IR 5.0 kan. So ini adalah satu jargon kan, ataupun istilah yang digunakan untuk merujuk kepada proses pembangunan dalam industri, pengeluaran dan automasi ke tahap lebih pintar dari yang sedia ada dengan teknologi yang lebih sesuai dan fleksibel kan.
Maksudnya apa? Maksudnya mesin itu akan beroperasi secara bebas atau bekerjasama dengan manusia. Kan? Dan mesin juga boleh beroperasi secara otonomi, iaitu menjadi entiti bebas yang akan mengumpul data dan menganalisa. Okey. Kita juga berbicara tentang IR ataupun revolusi masyarakat 5.0. Kan? So, masyarakat 5.0 itu apa? Masyarakat ini adalah satu masyarakat pintar yang memberi penekanan integrasi teknologi pintar dan manusia. Kan? So, masyarakat ini dikenali sebagai mesin yang berjiwa. Kan? Ini memberi penekanan kepada teknologi dan manusia berasaskan kepada teras-teras yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 seperti teknologi pemprosesan awan ataupun cloud dalam penyimpanan dan pemprosesan data, IoT, Internet of Things, yang menghubungkan diri pintar pada peralatan dengan sambungan internet, security cyber security bagi melindungi data dan meminimumkan risiko, dan juga 3D printing kan, yang memudahkan pembangunan prototipe, teknologi drone, kecerdasan buatan, AI, robotik, integrasi sistem, data raya dan sebagainya. So, kita tengok ini memberi implikasi kepada peradaban manusia kan. Dia memberi implikasi kepada agama, kepada budaya, kepada pendidikan kan. Dengan tadi kita berbicara tentang bagaimana manusia itu mendapat pengetahuan dari luar kan. Jadi bila mana sekarang adanya mesin kan, adanya proses machine learning, adanya proses data integration dan sebagainya, sudah pasti ini juga turut memberi kesan kepada bagaimana kita beragama, bagaimana kita berbudaya, bagaimana kita dididik kan, proses pendidikan itu sendiri. Okey, seterusnya kita nak berbicara tentang dualism dalam pendidikan kan. Okey, yang pertama kita tengok tentang apa itu dualism. Okey, so dualism itu adalah teori yang berasaskan dua dasar yang berlainan ataupun pilihan yang mendua sesuatu yang berasaskan dua hal yang bertentangan. Okey, so dalam pendidikan sekarang kita dapat dualism kan. Kita ada satu sistem pendidikan moden dan pada masa yang sama kita ada sistem pendidikan Islam kan. Ada yang terpecah, ada yang cuba diintegrasikan melalui sekolah agama dan sebagainya. Okey, selain itu ada juga pertentangan kan antara pendidikan moden dan juga pendidikan Islam kan. Ada yang melihat kita hanya perlu belajar pendidikan moden semata-mata kan, tidak perlu pendidikan Islam kan. Ada juga yang berpandangan kita perlu pendidikan Islam sahaja kan, kita tidak perlu belajar tentang dunia kan. Maknanya di dalam kedua-dua spektrum itu ada yang berpandangan secara ekstrim lah, kedua-dua spektrum itu. Okey, so pendidikan itu apa? Pendidikan itu adalah perihal mendidik, ilmu pendidikan, ilmu mendidik, pengetahuan mendidik, latihan dan ajaran kan. Ia adalah satu proses belajar dan mengajar, pengalaman menerima, ajaran, latihan dan didikan, bentuk kaedah perihal mendidik kan. Ataupun ia juga satu proses tarbiyah, pengajaran, pengasuhan dan penjagaan. Okey, so bila mana kita berbicara tentang dualism dalam pendidikan ini, di mana wujudnya dua sistem pendidikan yang berbeza, iaitu sistem pendidikan tradisional Islam dan sistem pendidikan moden. Sistem pendidikan tradisional Islam lebih menumpukan perhatiannya terhadap ilmu keagamaan semata-mata dan mereka mengabaikan ilmu moden. Manakala sistem pendidikan moden hanya menitik beratkan ilmu moden dengan mengabaikan ilmu keagamaan. Okey, so menurut Datuk Seri Najib Tun Razak, masalah masyarakat Islam secara global lah kan, adalah kita mewujudkan dualism di antara ilmu wahyu ataupun nakliyah dengan ilmu akliyah ataupun sains. Okey, so menurut Nik Aziz Nik Pak, program pendidikan yang dimajukan di Barat tidak sesuai untuk masyarakat negara ini kerana program tersebut mengamalkan prinsip dualism dan sekularism yang memisahkan ilmu keduniaan dan agama. Okey, so menurut Profesor Madian Dr. Osman Ibrahim, kemunculan industri 4.0 adalah satu pengembangan terbaru yang memberikan kesan kepada ramai pihak, terutamanya Institusi Pengajian Tinggi IPT kan. Bagaimana revolusi industri ini memberi kesan kepada pendidikan. Okey, so globalisasi itu juga memberi implikasi negatif terhadap dualism dalam pendidikan kan. Menurut Said Nakib Al-Attas, punca berlakunya pendidikan yang bersifat dualistik ini berakar dari pembentukan pemahaman dan pemikiran Barat
terhadap ilmu yang dipengaruhi oleh falsafah maupun konsep dualism dan sekularism. Okey, dan globalisasi itu memberi faedah, ada banyak faedah lah dalam pendidikan, kan. Yang pertama, dia menjadikan kita ataupun pelajar dan juga pengajar juga berdaya saing dalam pelbagai disiplin ilmu, kan. Seterusnya, globalisasi ini membantu komunikasi ilmu merentas pelbagai budaya, kan. Selain itu, wujud kesedaran tentang pendidikan yang menambah kualiti dalam penghasilan produk dan perkhidmatan, kan. Dan juga perkembangan teknologi ini memberi faedah kepada pelbagai lapisan masyarakat. Dan implikasi globalisasi ke atas peradaban manusia itu kita boleh tengok dalam pelbagai aspek, kan. Yang pertama adalah aspek bahasa, aspek akhlak, bahasa, makanan, pakaian dan hiburan, kan. Sekarang ini contohnya lah, aspek makanan contohnya, kan. Orang berbicara tentang makanan Korea, kan. Orang berbicara tentang makanan Jepun, kan. Nak makan sushi, kan. Ataupun banyak yang tengok di YouTube video mukbang contohnya, kan. Ini memberi kesan ke atas peradaban manusia, kan. Kita tengok ada contoh lain tentang bagaimana manusia itu berpakaian, kan. Bagaimana pakaian itu boleh dipengaruhi oleh budaya lain, kan. Dalam aspek fashion contohnya, bagaimana bila mana fashion designer mereka sesuatu baju contohnya, dia boleh mengambil inspirasi daripada budaya lain, kebudayaan lain, kan. Aspek hiburan contohnya, kan. Bagaimana sekarang ramai, bukan sekadar kita berbicara tentang masyarakat Asia, kan, tetapi juga masyarakat Barat sudah mula mendengar K-pop contohnya, kan. Jadi berlakunya asimilasi budaya di situ, kan. Dan ia berasal daripada apa? Berasalnya daripada globalisasi itulah, dunia tanpa sepadan. Okey, tetapi tak dinafikan terdapat pelbagai implikasi negatif globalisasi ini ke atas peradaban manusia, kan. Contohnya sumber Islam, contohnya seperti Al-Quran dan Sunnah serta karya-karya ulama yang menjadi teras dalam pelbagai aspek kehidupan masyarakat Islam ini dipinggirkan atas nama kemodenan, kan. Dan sumber utama juga dikikis dari masyarakat Islam yang gairah menerima konsep pendidikan yang dibawa oleh Barat. Okey, so perkara yang melibatkan logical, empirical dan material dianggap sebagai suatu pegangan dalam segala tindakan, kan. Dan fahaman seperti hedonism yang dicanangkan oleh Barat berjaya meresapi pemikiran yang akhirnya melahirkan tingkah laku akhlak yang bercanggah dengan nilai Islam yang sebenar. Okey, so kita tengok kesan globalisasi yang menimpa umat Islam pada masa kini telah pun dijelaskan oleh Rasulullah SAW sejak 1400 tahun yang dulu. Abu Sa'id radhiyallahu anhu melaporkan Rasulullah SAW bersabda, sudah pastinya kamu akan mengikut cara hidup umat sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jika mereka masuk ke lubang dhab sekalipun, kamu tetap mengikutnya, kan. Kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, adakah Tuhan masukkan orang Yahudi dan Nasrani? Rasulullah SAW menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Okey, seterusnya kita nak tengok tentang strategi dan cabaran globalisasi. Okey, so ada beberapa strategi yang kita boleh ambil dalam menghadapi cabaran globalisasi. Okey, yang pertama, kesedaran. Kita perlu meningkatkan kesedaran daripada pelbagai lapisan masyarakat terhadap globalisasi ini dan kesannya. Okey, seterusnya pembangunan menyeluruh, kan. So pembelajaran secara berterusan adalah keperluan mutlak dalam era globalisasi. Okey, yang ketiga, penglibatan, kan. So penyertaan pelbagai lapisan masyarakat dalam menghadapi isu-isu globalisasi. Dan yang terakhir adalah melakukan anjakan paradigma, kan, di mana kita perlu bersaing secara holistik dalam pelbagai sektor. Okey, so terdapat pelbagai cabaran lah dalam menghadapi globalisasi ini, kan. Yang pertama, perubahan, kan. So perubahan trend itu berlaku dalam pelbagai aspek, kan, dan dia berlaku sangat pantas, kan. Seterusnya kita perlu sentiasa melakukan inovasi, kan. Dan melakukan inovasi ini bukannya mudah, kan. Dia ada satu cabaran untuk mengadaptasi inovasi ini dalam pelbagai sistem. Okey, seterusnya adalah akhlak dan adab. Di mana akhlak, adab dan berbagai lapisan masyarakat ini semakin membimbangkan, kan. Dan seterusnya cabaran yang perlu ditangani ataupun diatasi adalah berkaitan dengan ideologi, kan,
di mana pelbagai ideologi barat ini masuk kan, dan bagaimana kita nak menjelaskan ataupun nak memberi satu alternatif terhadap ideologi barat ini. Okey. So kesimpulannya, kita tidak boleh menjadi masyarakat Islam yang sekadar bersifat mengamati, menunggu dan melihat. Kita tak boleh mengamalkan konsep wait, watch and see, kan? So kita perlu mengukuhkan diri dengan ilmu agama dalam menepani isu globalisasi daripada pelbagai segi. Kita perlu mengaplikasi ilmu yang dipelajari supaya tidak terjebak dalam kesan negatif globalisasi. Kita perlu bersedia dalam mengadaptasi hasil globalisasi agar tidak ketinggalan. Dan yang terakhir, kita perlu memanfaatkan faedah globalisasi dalam merealisasikan tuntutan agama terhadap manusia itu sebagai seorang khalifah. Okey. Jadi setakat itu saja perbincangan kita dalam topik ini dan juga dalam subjek ini, CTU 152 ini. Saya minta maaf atas segala kekurangan dan kelemahan. InsyaAllah diharap subjek ini dapat memberi satu manfaat lah kepada pelajar-pelajar dalam membentuk jiwa, membentuk diri, kan, dalam memperbaiki akhlak kita, supaya kita nak berbicara tentang melahirkan manusia yang beretika dan beradab. Okey, jadi sekali lagi saya minta maaf atas segala kekurangan. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa dalam subjek yang lain, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.